أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد وتعظيم لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر تمم بالخير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Tidaklah, kata Allah, kami menciptakan jin dan manusia itu melainkan kesemuanya hendaklah mengabdikan, beribadat kepada kami, kata Allah. Dan kami, kata Allah, tidak sedikit pun memerlukan ataupun mengambil rezeki daripada makhluk manusia yang diciptakan. Dan juga kami tidak memerlukan sedikit pun baik makanan dan juga minuman daripada makhluk dan manusia yang diciptakan. Sesungguhnya, kata Allah, kamilah Tuhan yang maha pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang kuat lagi kukuh. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zariyat ayat 56 dan ayat sehingga ayat 58. Yang saya muliakan sahibul muhtaram, pengurusi majlis pada program malam ini, yang berbahagia pengurusi Nazir Masjid Taman Masjid Alam Jaya, betul tak? Masjid Alam Jaya, Puncak Alam, Tuan Imam dan Tuan Bilal dan seluruh tuan kuasa pentadbir masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah pada malam yang mulia ini, dapat kita bersama-sama di dalam majlis perkongsian ilmu, yang mana kita nak menyambut bulan Ramadan tak lama lagi. Hari ni dah 16, malam ni dah masuk 17 Syakban. Lebih kurang dalam 13 hari yang kita akan berada di satu bulan yang disebut di dalam Quran Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran ila akhir ayat. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Selain itu, bulan Ramadan kutiba alaikumusiyam, yang difardukan oleh Allah berpuasa padanya. Sudah tentulah kita berada dalam bulan Syakban ni, kita rasa bersyukur sangat kerana doa kita di bulan Rejab yang lalu, alhamdulillah makbul. Setakat ni yang kita minta berkat di bulan Rejab, berkat juga di bulan Syakban. Dan satu lagi kita nak selangkah lagi, wa ballighna Ramadan, dipanjangkan umur, sampaikan umur aku, usia aku, kata kita dalam doa, sehingga kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini yang amat-amat ditunggu. Siapa dia? Orang yang beriman. Harap-harap kita lah, tuan-tuan, yang kita nak sampai ke bulan Ramadan ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan apa yang kita pohon, apa yang kita minta sejak daripada bulan Rejab yang lalu. Dan terima kasih pada pihak pengurusan masjid yang menjemput saya ni pertama kali. Puncak Alam ni dah ada lah beberapa tempat yang sebelum ni yang saya ceramah surau masjid
di taman, apa dia nak kata taman ke ni, kira taman ke ya, di Taman Alam Jaya ataupun apa tadi nama tempat dia, Puncak Alam je, Puncak Alam je, Puncak Alam ya. Dan saya pun sekarang ni dah berada di Ipoh ya, sebab dah apa dia membina sekolah tahfiz. Jadi saya pun datang tadi daripada Ipoh dengan pelajar saya, ada 4 orang datang ke sini. Sebelum ni saya bersama dengan sahabat kita semua, saudara Harun yang duduk dulu di Kota Damansara. Kamilah ingat lagi masa tu orang kata menghidupkan surau di Kota Damansara di Seksyen 6. Waktu itu rumah flat, bukan rumah kondo tuan-tuan, rumah flat berapa tingkat? 5 kan? Lupa saya, 5 tingkat masa tu. Kamilah yang hidupkan di bawah flat ni. Masa tu tak ada surau lagi, bentang tika getah aja waktu itu. Situlah mula-mula kita buat malam Jumaat kot silap malam Jumaat kita buat baca Yasin. Turunlah, ada yang turun mau turun, alhamdulillah. Yang tak mau jugalah. Jenis ketegak kata orang Kedah, orang Utara. Jenis tak mau tuan-tuan, jenis rebuih tak empuk ni. Dia tak peduli Yasin ke Kahfi ke Nisfu Sya'ban, dia dah tak peduli. Jenis malam Jumaat ke apa benda, jenis puak ni hati dia tak terpaut ni susah tuan-tuan. Walaupun corong speaker azan ni memang kuat lah. Kalau kata kita masjid baru macam ni, ya Allah, mula saya tengok daripada jauh, masjid ke ni kan, sebab dia punya reka bentuk dia, design ni moden. Pelajar tanya, Ustaz ni stadium ke? Dah macam stadium pun ada kan, stadium badminton, macam stadium badminton nampak. Tapi rupanya alhamdulillah indah. Pengurusi kata tadi bukannya tak ada orang, ada, cuma masjid ni besar. Itu betul, memang luas ni luar nampak dia punya tu, ya Allah. Belakang alhamdulillah kehadiran malam ni nampak ramai, tak kurang 3,000 ada tuan-tuan. Kalau diperhatikan betul-betul, masuk jin dengan malaikat, insya-Allah mudahan. Cuma saya tak dapat yang live lagi ni. Dia tak masuk dalam apa dia Facebook masjid ke? Sebab saya nak masukkan dalam saya punya grup, tak ada lagi. Dah ada, tapi tak ada, hanya poster je. Dia tak ada live lagi ni. Saya nak share dengan apa dia dalam grup. Ada. Cuba tengok. Ni ini page rasmi kan? Betul. Tu tak poster je. Itu yang lain yang pagi tadi ya. Tak usah teruskan. Allah. Tu tak keluar weh. Tu kau. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah. Kita dipanjangkan umur oleh Allah. Yang pertama, dipanjangkan umur dalam satu nikmat yang cukup besar. Orang nak masuk ke dalam Islam ni jenuh. Kalau kita lihat Nabi, sejarah nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nak menjemput, nak mengajak umat manusia pada waktu itu di Mekah bukanlah satu tugas yang mudah. 13 tahun Nabi nak mengajak kepada manusia mentauhidkan, mengesakan Allah. Waktu tu belum ada kerja ibadat lagi, tak ada semayang lagi, puasa tak ada, zakat tak ada, haji pun tak ada. Betul-betul hanya qul huwallahu ahad. Hendaklah kamu
esakan Allah. Katakanlah Allah itu yang ahad, yang esa. Punyalah payah, punyalah susah tuan-tuan. Yang kita dengar seksaan demi seksaan, penderitaan, kesengsaraan. As-sabiqun al-awwalun, golongan yang awal memeluk Islam di kota Mekah. Yang kita kenali siapa dia, antaranya keluarga Ammar bin Yasir. Maknya yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Suami yang bernama Yasir, orang Yaman yang hijrah daripada Yaman ke Mekkatul Mukarramah. Akhirnya Islam. Dan sahabatnya di Mekah rekomen satu gadis ataupun perempuan wanita, nikahlah dengan Sumayyah. Dan bila menikah, mereka berada di dalam agama Islam. Tak lama kemudian mereka dapat anak yang bernama Ammar. Dan apa yang mereka dapati pada waktu itu, kebencian yang amat sangat daripada puak-puak kafir, musyrikin. Siksaan yang diterima, yang kita sedia maklum dalam sejarah, bermula dengan suaminya yang disebut Yasir dibunuh dalam begitu zalim, dikejami, diseksa. Tak habis Yasir, mari pula isterinya yang bernama Sumayyah, ibu sekalian. Allahu Akbar. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Demi nak hidup di syurga buat selama-lamanya, ibu-ibu sekalian, Sumayyah akhirnya rela diri dia dibunuh begitu kejam dan zalim, dipanaskan tombak besi di dalam api, ditusuk melalui faraj. Bayangkan daripada bawah tembus ikut dada, semata-mata kerana apa dia? Aqidah, kerana iman. Dua-dua nama saya sebut tadi, Ammar dan Iman, ada dalam masjid ni tuan-tuan. Pelajar saya yang ikut saya tadi, seorang Ammar, seorang Iman, Nur Iman. Dia orang Rawang, duduk di Bandar Tasik Puteri. Ammar dia orang Ipoh. Ni yang disebut ni kerana apa? Kerana iman. Khabbab yang disebut juga golongan as-sabiqun al-awwalun, orang yang cukup hebat dengan Islam, didera dan terus didera, diseksa. Bayangkan dipanaskan rantai besi di dalam api, lalu dililit oleh puak-puak pemuka Arab Quraisy musyrikin. Dibelit tu, dililit di tubuh badan, panas Tuhan yang tahu tuan-tuan. Khabbab. Dan Khabbab berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, engkau sebagai Nabi dan Rasul Allah, kalau berdoa ni wahai Rasulullah mustajab, makbul. Kita 2 hari lepas dah malam yang doa mustajab. Malam pun dia malam Lailatul Nisfu Sya'ban, yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hambanya pada malam min nisfu Sya'ban. Siapa yang beribadah, maka disebut fayaghfiru li'ibadihi, Allah mengampuni para hamba yang beribadat pada malam itu, illa lil musyrikin wa musyahin, kecuali orang yang syirik dan orang yang melakukan permusuhan, persengketaan, batu api pun dia memutuskan hubungan silaturahmi, maka orang ni yang tidak diberi keampunan dosa pada malam tersebut, malam nisfu Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban la turaddu fihi da'wah, malam yang doanya mustajab, doa tak ditolak oleh Allah. Dikenali juga kata ulama, malam tersebut adalah malam Lailatul Ijabah, malam mustajab doa. Kita dah lepas hak yang beribadat pada malam kemarin tu, kira alhamdulillah, rezekilah tuan-tuan, mudah-mudahan makbul doa kita. Jadi bila mana Khabbab kata, ya Rasulullah, engkau Nabi Allah, Rasul Allah, bila engkau berdoa ni wahai Rasulullah, sekejap sangat mustajab, makbul, Allah angkat, Allah dengar.
Bila kita berjalan, Allah berlari nak menerima doa. Yang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi menyatakan kepada Khabbab, wahai Khabbab, ada di antara orang yang sebelum kamu yang telah beriman, siksaan, deraan yang mereka dapat, yang disebut sebagai penderitaan kesengsaraan yang dilakukan oleh puak musyrikin, ditanam hingga ke leher. Maknanya badan dah tak nampak, leher dengan kepala je nampak. Dan apa seterusnya berlaku. Lalu puak-puak yang memusuhi Islam, musyrikin tadi, mereka ambil gergaji dan mereka terus menggergaji leher dan putus kepala daripada badan. Mendengarkan kisah yang Nabi sebut ni, Khabbab terdiam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dahsyatnya siksaan yang terpaksa ditempuhi oleh golongan yang disebut golongan awal Islam di kota Mekah. Maka syahid daripada kalangan Seri Kandi, wanita pertama di Mekah adalah Sumayyah binti Khayyat. Orang yang cukup hebat, ibu-ibu sekalian. Tangan yang kata menghayunkan buayan di dunia ini, tapi nama disebut sehinggalah hari ini sudah tentu kebaikan kebajikan yang ada padanya mengalir pahala syurga, tuan-tuan. Ya Allah, ni yang kata hebat perjuangan dan jihad daripada kalangan umat-umat yang beriman, yang disebut daripada orang yang awal Islam di kota Mekah. Tapi tak ramai, tuan-tuan. Selama lebih kurang 13 tahun Islam berkembang di kota Mekah, baru lebih kurang 100 orang yang beriman. Ni kita duduk di sini lama dah, Kak? Dah apa lama ke ataupun baru lagi kita rasa? Baru lagi kot? Baru lagi? Ada 10 tahun dah? Ada? Lebih? Lebih, baru 10 tahun lebih sikit. Bukan senang kita nak mengajak ni. Yang kata kita nak menjemput ataupun disebut dakwah, menyampaikan, menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Ada setengah tempat, ingat lagi, ada satu tempat di Kelang, surau, bukan masjid, surau. Nak tarik orang ke surau, kena buat makan, tuan-tuan. Hari-hari kena buat makan. Oh, yang tu lagi hebat. Tu pun ustaz, buat makan pun tak mari juga. Kot ingat buat makan ni boleh datang sambil-sambil semayang untuk ke darah. Yang tu yang dulu ni tak mari juga, tuan-tuan. Bukan mudah kita nak mengajak yang kita berada waktu ini, di mana waktunya adalah di akhir zaman. Akhir zaman 1400 tahun dah kita tak tahu bagaimana yang dimaksudkan sunnah Nabi SAW, yang Nabi suruh kita mutaba'atin Nabi, mengikut sunnah Nabi. Sehingga Nabi buat satu analogi, perumpamaan. Nabi kata apa dia? Addu 'alaiha bin nawajiz. Amalkan sunnah aku ni, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Baik daripada sunnah aku dan juga daripada khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Al-Mahdiyin, kata Nabi, mereka juga mendapat petunjuk daripada Allah. Nabi suruh ni, ambil sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Ni yang ramai orang hari ni sudah melupakan munsiyatih. Nabi bawa yang katakan sunnah ni sunanan munsiyatih. Berapa ramai orang yang dah melupakan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, syahrun aghlulun nas. Nabi kata bulan, yang mana bulan yang ramai orang cuai dan abai. Baina Rajabin wa Ramadan, bulan yang disebut di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. So di tengah-tengah dia bulan ni, kata Nabi, yaghlulun nas. Lara, ramai orang lara, sia-sia pada bulan ini. Hak Rajab mungkin dia tahu di surat Mi'raj,
yang disebut sebagai minha arba'atul hurum, 4 bulan Rejab, bulan Rejab, kemudian bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Hadis Nabi sebut bulan suci, bulan yang dilarang kita bergaduh, berperang dan sebagainya, bertelingkah, berdamai kalau bergaduh. Antaranya bulan Rejab mungkin orang ingat, dan bulan Ramadan orang ingat sebab puasa. Tu pun bukan nak puasa sangat, nak raya. Itu sebenarnya dah membilang hari dah. Bulan lagi weh nak raya. Sebulan lagi nak raya. Kita duk fikir-fikir seminggu lagi, 2 minggu lagi, 10 hari lagi nak puasa. Tak. Sebulan lagi lebih sikit kita nak raya weh. Dam dam dum bunyi mercun. La ilaha illallah. Ada. Dia tak fikir bulan yang katakan bulan Sya'ban ni jiran dengan bulan Ramadan, yang sepatutnya kita buat persiapan yang banyak untuk Ramadan Al-Mubarak yang akan kunjung tiba. Sebab bulan ni bulan pesta ibadah, bukan pesta main mercun, bukan pesta main bunga api, bukan pesta duk shopping tak habis-habis Nagoya, Nagasaki, Hiroshima. Mula dah tuan-tuan. Yang duk pergi shopping kain-kain ni, berapa pasang raya tahun ni? Entahlah. Sebab dah rasa 2 tahun tak beraya sungguh ni, jadi tahun ni nampak okey kot. Dah boleh rentas negeri, negara dan sebagainya. Rasa-rasa ingat nak buat 15 pasang. Mak ai, 15 pasang weh, nak pakai ke mana agak-agak kalau sampai raya? Macam 3 puasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nak kata tuan-tuan? Apa nak kata? Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Apa sebab agak-agak minta Tuhan tolong panjang umur? Tuhan, aku tak aku tak embuh, aku tak mau ni. Persiapan raya aku dah buat macam-macam dah. Bila mana dapat tahu malaikat maut nak datang? Kalau kita dapat tahu tuan-tuan, tu yang disebut oleh kumpulan ungu ni, kalau boleh ni panjangkan umurku, aku tak nak mati cepat, aku tak nak mati sebelum raya, aku nak mati kalau boleh dapat raya dulu. 15 pasang Tuhan, malaikat. Siapa yang nak pakai? Nampak? Sebab apa dia? Hati ni yang kata Nabi SAW, wala yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahna. Allah campakkan hati kita ni satu penyakit yang namanya penyakit wahan. Amal wahnu ya Rasulullah? Apa maksud wahan? Qal al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan, kata Nabi, penyakit cinta dunia dan benci kepada kematian. Allahu Akbar. Ni penyakit ni dah mula dah datang di bulan Sya'ban. Sebab tu Nabi kata bulan ni ramai orang lalai ni, orang cuai. Sibuk mereka nak raya, walhal Ramadan ni, inilah orang yang beriman. Kalau sahabat Nabi tuan-tuan, 6 months before Ramadan, 6 bulan sebelum kunjung ataupun datangnya Ramadan, persiapan sahabat ni 6 bulan lagi dah. Persiapan dari sudut akidah, kemudian dari sudut ilmu mereka, kemudian ibadah mereka, betah lagi adab, akhlak, tertib. Dah wujud dah di bulan Sya'ban ni, kira hampir sangat. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, aku tidak pernah melihat suami aku Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunat banyak melainkan di bulan Sya'ban. Nabi bukan kata tak buat ibadat lain, macam biasa qiyamul lail, zikirnya, sedekah dan macam-macam lagi. Tapi ibadat saum ni nampak. Sebab apa dia? Nabi kata apa dia? Ayyirfa'u amali wa ana sha'im. Aku nak amalan aku diangkat ketika mana aku sedang berpuasa. Yang Nabi minta, yang Nabi buat.
amalan kita diangkat ada 3 waktu setiap hari, daily, every day. Subuh kemudian asar, subuh dan asar. Malaikat dia ada shift, tukar shift, naik kemudian Allah tanya, azan ke terus ni? Azan. الله أكبر الله
salatul Muhammad Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Nabi menyatakan tadi bahawasanya di akhir zaman ramai orang hati mereka menjadi cinta yang keterlaluan, yang amat sangat dengan dunia. Dia takut terpisah hidup dia dengan dunia. Harta yang ada, keseronokan, anak pinak, banin, yang disebut di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala ban illa man atallah biqalbin salim. Hari yang kata Allah tidak berguna lagi, tidak ada manfaat sedikit pun. Mal, harta, amwal, banyak harta, macam-macam jenis harta duit, tak berguna dah. Bilion duit daripada hasil meniaga, macam-macam kerja kita, agak-agak ke mana kita yang kita nak bawa? Sampai ada orang kemarin semalam mencadangkan usia pencen kalau kerja kerajaan dilanjutkan sampai 65 tahun. Apalah punya perangai ni tuan-tuan. Pendapat apa yang kita kata macam ni, ya Allah? Yang dulu umur 55 tahun pun kita nampak jenuh, mesyuarat tak habis-habis kerja, sampai lupa nak solat duha. Tak ada masa tuan-tuan, no time. Solat duha ni waktu yang berkat, selain daripada waktu berkat Jumaat, malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban, 1/3 malam, waktu hujan lebat, waktu ribut. Waktu duha ni ramai orang tinggal, yaghul, orang lalai padanya. 55 tahun kita kerja, tak pernah solat duha. Nak kata apa tuan-tuan? Punya sibuk dengan dunia, kerja dia, meeting tak habis-habis, mesyuarat, kejap kan kopi bihun, kopi mi goreng. Tahulah orang yang kerja kerajaan, tahulah tuan-tuan. Pantang mesyuarat je bihun mi, kurang-kurang lah. Hak tengah hari besar lagi lah makan dia. Ada pula cadangan daripada puak kafir ni supaya lanjutkan usia pencen 65 tahun. Dah tua jebit yuk, dah tua kerepot dah, kita kata nak kerja lagi. Ya Allah, ni tepu dah. Ada idea pun tak boleh ambil dah tuan-tuan. Bagilah anak-anak muda macam Johor, bagi menteri besar muda, golongan muda, anak muda. Tengok macam mana dia handle, macam mana dia guide, macam mana dia organize, macam mana dia manage sebuah negeri. Johor Darul Ta'zim dapat MB baru, siapa orang Johor malam ni. Dia kena macam tu. Kalau dah 65 tahun tuan-tuan, ni sibuk lagi di pejabat kerja, datang tak masjid? Taubat tuan-tuan, payah betul. Hak datang ni sebab apa dia? Ustaz, dah pencen, dah tak ada buat apa, pada duduk rumah je, membilang hari je, nak dijemput malakul maut. Pandai pula dia. Nampak? Waktu muda, mana dia waktu muda? Payah tuan-tuan, susah. Tengok malam ni berapa ramai anak muda. Malam ni ramai sikit lah kot. Kalau tidak tuan-tuan, bakar-bakar jenazah je yang datang. Ya, hadir ni bakar-bakar jenazah. KBJ, kelab bakal jenazah. Kedua, KRU, kelab rambut uban. Ketiga, apa lagi? POP, POP, Satuan Orang Pencen. Ada gelar masing-masing, ada gelar dia. Kelab rambut uban, kelab bakar jenazah, Satuan Orang Pencen. Kemudian kelab sakit tekak, semua ada. Kelab batuk kering. Muda-muda nampak yelak, susah nak hadir, betul. Bila dah pencen, baru ada masa. Ustaz, saya dulu busy Ustaz, kejap-kejap ke London, kejap-kejap Tokyo, mesyuarat, kejap-kejap udah bentang present paper pun, Allah, kejap-kejap kan conference. Ya Allah, masa dengan Allah tu tak ada di masjid. Nampak? Yang kalau kita nampak, kalau dapat lah datuk-datuk, jangan setakat jadi penaung je, jangan jadi pengurusi je, datang
Sebab orang nak jadikan dia pengurusi sebab ada gelaran Datuk Tan Sri. Datang Tan Sri, datang Datuk. Tengok jemaah-jemaah. Apa bezanya gelaran Datuk dengan jemaah biasa? Tok Syiah dengan Datuk sama je kalau duduk di masjid. Tak ada beza. Yang bezanya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau Datuk ni bertakwa sama dengan Tok Syiah bertakwa, so level dia duduk satu level, tuan-tuan. Tak ada beza Datuk ke dengan Tok Syiah. Apa barang nak beza? Syurga bukan ada kedudukan Datuk, esok nak panggil Tan Sri ke dalam syurga? Tak. Walaupun Tun tak panggil, tuan-tuan. Tu Syah kata di syurga, tuan-tuan pergi Thailand, datang gelaran Datuk, gelaran Datuk Seri, ada orang Thailand nak panggil Datuk, taubat lahum, tuan-tuan. Tak ada orang Siam nak panggil kita Datuk Datuk Shah Rukh Khan, Melaka bagi Datuk kepada Shah Rukh Khan. Ada di India orang nak panggil dia Datuk, taubat, tuan-tuan. Tak apa benda gelaran Datuk. Esok dalam kubur ada orang nak panggil Datuk, malaikat Munkar Nakir kata, Datuk silakan bangun, stand up. Tak ada, tuan-tuan. Tan Sri ke Tun, semua sama je. Yang bezanya bila mana mereka tadi amal, iman, amal, takwa. Itu dia yang beza. Sebab itulah tadi, jangan dibiarkan perasaan hubbud dunia, cinta dunia ni bersarang di dalam hati, di dalam lubuk hati dan jiwa kita. Kalaulah itu yang berada pada waktu ini, segeralah kita banyakkan dalam bulan Sya'ban ni. Di antaranya di dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, wallahi inni la astaghfiru, sesungguhnya demi Allah, aku, kata Nabi, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fil yaumi aksar min 70 marrah. Kata Rasulullah, aku setiap hari minta ampun kepada Allah berapa kali? Tak kurang 70 marrah, ni 70 kali, tuan-tuan. Every day Nabi minta ampun kepada Allah 70 kali sehari. Keampunan, ya Allah, minta ampun, ya Allah, mohon keampunan kepadamu, ya Allah. Ni tuan-tuan yang disebut tadi, la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksar min 70 marrah. Tu hadis sahih. Kalaulah Nabi sendiri 70 kali, agak-agak kita berapa kali, tuan-tuan, sehari? Hari ni masih dalam bulan Sya'ban. Takkan langsung kita tak istighfar kot hari-hari, mengenangkan, merenung balik, ya Allah, hidup ni sekejap aja. Bahkan antara kita kata hidup dan mati ni, maksudnya antara pejam dan celik. Mati ni antara pejam dan celik. Pejam, celik, pejam. Yang kita nak hidup abadan abadah, yang selama-lamanya, semua orang faham akhirat. Semua orang tahu tujuan, maqasid. Yang tadi yang saya baca mukadimah ayat tadi, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Liya'budun ni makna menyembah diri, mengabdikan diri, mematuhi, mentaati segala perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Itu maksud liya'budun. Abdun ni hamba, yang Allah sebut dalam surah Isra Mi'raj, ataupun disebut juga surah Bani Israel, yang disebut subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Allah sebut abdi itu, maksud dia apa dia? Hamba. Yang mana hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kuat menghambakan diri pada Allah. Tiba-tiba hari ni kita puja pula macam-macam. Hari ni manusia, walaupun dia mengaku beriman, tapi yang dipuja bukan orang yang beriman. Hak yang dipuja ni pula ahli maksiat, asi, pelaku maksiat. Ni filem apa nak keluar ni, kata dekat bulan Ramadan, yang berlakon jalan yang
dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sampai ditegur oleh Menteri Agama. Kita nak sebutlah nama dia, tuan-tuan baca dalam medsos pun ada, dalam berita pun ada. Apa jenis macam tu? Hari ni macam itulah orang cari dan orang puja. Hak diri Nabi SAW, di mana Buraq waktu itu dikhabarkan oleh malaikat, wahai Buraq, belakang engkau akan ditunggangi, dinaiki oleh manusia yang azim, yang agung, wahai Buraq. Sewaktu dalam peristiwa Isra' wa Mi'raj, siapakah gerangannya? Maka malaikat khabar, wahai Buraq, belakang engkau bakal dinaiki, ditunggangi oleh manusia yang hebat. Tak lain tak bukan, nama yang disebut adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihimussalatu wassalam. Bila Buraq dengar sahaja, tuan-tuan, nama yang disebut itu, ya Allah, azan tadi, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar. Hak yang pergi Mekah, duduk di Madinah, dia tahulah azan ni. Buraq dengar sahaja nama Muhammad disebut, apa reaksi Buraq? Melompat-lompat, terkinja-kinja. Belum lagi tengok susuk tubuh badan yang dimaksudkan tadi, baru dengar nama sahaja, tuan-tuan, punya seronok dah Buraq. Sebaliknya kita hari ni agak-agak dengar nama Muhammad dilaungkan dalam azan tadi, ada tak yang duk melepak di kedai-kedai tom yam? Allah, bukan lagi sikit, tuan-tuan, berkenjah, meremun. Bukan sikit yang duk kedai mamak ni, tuan-tuan. Azan-azan ni baik maghrib, ansyak. Tengoklah merata. Tadi on the way tadi, mari tadi maghrib. Ini aku tak kisah, ada aku kisah. Nampak? Dikira ada aku kisah. Besok nyawa sudah sampai di Ghargharah. Waktu itu bila datang satu suara di telinga, talqinu yaqinum bimautikum, la ilaha illallah. Apa kita nak cakap, tuan-tuan? Yang Nabi sebut, man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidup, riwayat hidup dia, hayat dia, waktu itu dia menyebut kalimah tauhid, kalam tayyibah, Allah, paling kurang pun Allah, ataupun tadi la ilaha illallah, dakhalal jannah, jamin syurga. Abu Talib berapa tahun menjaga Nabi, mengasuh dan membesarkan Nabi. Sejak daripada Abdul Muttalib meninggal dunia, usia Muhammad 8 tahun, pada waktu itu dijaga oleh Abu Talib, sehinggalah Muhammad jadi Rasul umur 40 tahun. Hidup lagi Abu Talib sampailah ketika itu lebih kurang peristiwa Isra' Mi'raj tahun yang ke-11 kerasulan Nabi. Maknanya 11 tahun umur Nabi, selepas 40 tahun 51 tahun. Abu Talib masih lagi hubungan baik dengan Muhammad, sebab hubungannya abni akhi, anak saudara dengan ammi, dengan pak saudara. Tapi akhirnya Abu Talib mati tidak Islam, tuan-tuan, kafir. Berapa tahun dijaga oleh Abu Talib? Lari daripada 8 tahun sampai umur Rasulullah 51 tahun. Nampak? Jangan kata kita hari ni aku dah Islam, dulu mak aku Islam, nama mak aku Maimunah. Takkan aku agama Kristian pula, Yahudi, takkan aku kafir. Contohlah, Islam bukan warisan, tuan-tuan.
Islam ini, yang mana kita anuti agama ni, kita kena ada tanggungjawab. Oh, kalau kira Islam, mak aku Islam, pak aku Islam, aku tetap Islam sampai kiamat, masuk syurga, ikut mak syurga, aku syurga. Dah banyak catatan sejarah para Nabi Rasul Allah. Nabi Allah Nuh, isteri anak tak ikut. Nabi Allah Ibrahim, bapa tak ikut. Dah banyak tamsilan, contoh yang kita nampak, tuan-tuan. Sebab itu takwa ni bukan boleh diwarisi dan tidak boleh dijual beli. Ianya perlu dicari usaha. Bahkan kalau dah elok dah perangai pun perlu digarap, polish, wax dan macam-macam istilah cuci kereta ni, tuan-tuan. Tak boleh kita kata dulu ni, tanya mereka yang menghafal Quran, yang ada 10 juzuk, yang ada 5-6 juzuk. Kalau mereka tak ulang, tuan-tuan, habis. Kita pun macam tu, imam. Surah Sajadah membaca pagi Jumaat, Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna naftara ila akhir. Walaupun tiap-tiap minggu imam baca, jangan buat kadang-kadang tersasul juga. Bahkan tu saya kata Alif Lam Mim Tanzil 30 ayat tu, surah Sajadah. Dia mari al-asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ai ke mana tu bang? Elok nak ke Mekah, udah kona ke London pula pergi je. Tu kira hafal tu. Kadang-kadang dia tersilap sebab illa alladhina sambung amanu wa 'amilus solihati falahum, ataupun illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Sebab itu daripada sabak, kemudian daripada manzil, mereka bagi hafalan baru, kemudian mereka kena ulang balik. Nampak dia budak-budak pelajar-pelajar yang nak hafal Quran. Macam tu juga, tuan-tuan, kita. Mak Islam, bapa Islam, ingat automatik ke anak terus boleh mengaji Quran? Mana ada jalan mudah, tuan-tuan. Iqra' dulu, saya pun mengaji dengan mak saya dulu. Alif baris di atas A, alif baris di bawah I, alif baris di depan U, A, I, U. Dulu mana ada A, ta, 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 ba, 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 ba. Lo ni je yang ada Iqra' 1, Iqra' 2, sa, 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 sa. Cik, sedap bunyi, mama, mama. Dulu mengeja, tuan-tuan. Alif, huruf tegak. Ba, macam kapal layar ke apa ke. Kemudian ada pula titik atas, bawah. Beza dia. Ba, ya, sa. Dulu, tuan-tuan. Susah dulu. Mana ada kita kata mak aku kira ustazah, kira anak jadi ustaz terus lah. Belajar juga, kan? Tu yang kata nak jadi orang yang beriman ni bukan mudah. Mengaku beriman mudah. Ana amantu billah, aku beriman kepada Allah, boleh mengaku. Fir'aun di akhir waktu nak tenggelam dah di dalam lautan pada waktu itu, apa dia kata kepada Nabi Musa? Amantu bi rabbiya Musa, aku beriman kepada Tuhanmu wahai Musa. Tapi dah terlambat, tuan-tuan. Bukan senang dengan mulut boleh kata beriman. Berapa lama Allah bagi kamu hidup wahai Fir'aun? 500 tahun. Tuan, dalam Quran kisah Nabi Allah Musa di antara cerita yang terbanyak Allah sebut dalam surah Baqarah, dalam surah Baqarah, dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Anbiya. Tuan-tuan carilah. Fir'aun ni 500 tahun Allah bagi masa. Lah minit baru dia kata aku nak beriman. Selama ni kamu mengaku apa dia? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi, sampai peringkat. Sebab itu Allah sebut yang Nabi Musa dapat tentangan dengan Fir'aun ni kerana apa? Akhlak yang paling jahat sekali Fir'aun, tuan-tuan, daripada Abu Jahal, Abu Lahab, daripada Namrud. Fir'aun sebab yang lain tak mengaku Tuhan, tapi datang pada Fir'aun ni boleh dia mengaku Tuhan. Oh, tuan-tuan, amat dahsyat. Itu yang banyak Allah cerita di dalam Quran, kisah Nabi Musa, Fir'aun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini baru mukadimah ni, tuan-tuan, ni belum start lagi ni. Start lewat sikit 9.30. Kan? Bukan selalu mari ke tak? 14 tahun sekali mari, tuan-tuan. Biarlah lama sikit. Habis dia kan.
baru lagi makan, takkan lapar dah, insya-Allah. Ya. Baik, nak cerita balik. Disebutkan tadi amalan kita diangkat pada setiap hari tadi Isnin, apa dia waktunya, subuh dan juga waktu asar. Yang kedua, amalan kita diangkat pada tiap-tiap minggu, weekly tadi, daily, weekly pula setiap Isnin dan juga setiap hari Khamis. Isnin dan juga hari Khamis. Dan Nabi sebut wa ana shaim an yurfa'u amali wa ana shaim. Aku suka diangkat amalan ketika mana aku sedang berpuasa. Sebab itu Nabi tak tinggal puasa Isnin dan Khamis, Isnin dan Khamis. Dan amalan kita diangkat tiap-tiap minggu, harinya Isnin dan hari Khamis. Amalan kita diangkat. Orang yang puasa Isnin Khamis, alhamdulillah, seronoklah tuan-tuan, bahagia. Bukan mudahlah kita kata. Puasa Ramadan pun banyak yang puasa yang yuk kan, kita kata puasa yang yuk, pagi-pagi buka periuk, itulah lebih kurang. Kita dulu pun kita tahu macam mana cara puasa kita masa berbudak sekolah rendah dulu. Masuk bilik air, kumur tu punya banyak air, buang sikit, telan banyak. Tuan-tuan, Arab-Arab bukan di alam jaya ni lah, di alam lain ni. Bukan di alam jaya. Dia telan kumur dia tu banyak. Mak tanya, "Long, lama benar dalam bilik air ni?" Mandi mak. Dia kumur. Dia kata wuduk kena kumur lah. Sampai 14 kali kumur, keluk. Buang tu sikit, telan. Lama-lama tak jadi 13 cawan, tuan-tuan. Keluar-keluar segar. Tapi bila depan mak buat-buat macam letih berbenar. Mak suruh cat, nak raya dah ni, cuba cat sikit bilik air tu. Kita kata letih lah mak. Padahal minum nak dekat 13 gelas dah dalam bilik air. Dengan cara kumur. Ini puasa berbudak dulu. Bukanlah sekarang. Sekarang takkan nak buat balik, tuan-tuan. Bukan senang, tuan-tuan, nak puasa 12 jam. 12 jam. Sampai terlajak. Pagi tak subuh, malam bersetubuh. Pagi tak subuh, malam bersetubuh dengan isteri. Sedar-sedar dah pukul 10 pagi. Allah. Kata isteri, "Bang, macam mana ni 10 pagi? Niat-niatlah semalam. Nawaitu Samaruddin. 8 kali nawaitu Samaruddin. Takut lupa. Niat batal pula puasa, tak puasa pula besok. Kan kena niat. Imam Syafi'i kena tiap-tiap hari. Makna tiap-tiap malam ataupun waktu sahur niat. Mazhab Syafi'i. Kalau kita pakai mazhab Maliki, dia boleh pakai sebulan terus. Jadi malam pertama besok tarawih, niat sebulan dulu. Saja aku niat puasa Melayu je. Takut dekat Arab ni kita bukan jenuh, tuan-tuan. Nawaitu Samaruddin an adai fardhu ramadana 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Lagi haru, tuan-tuan. Ni nak cerita ni. Niat puasa lantak jamak sekali dengan sembahyang makmuman, adaan makmuman lillahi ta'ala. Tak payah cakap Arab. Sebab kita payah, "Ustaz, entah nak tanya anak." Entah nak tanya anak lagi haru. Dia nak cakap Arab, anak nak tanya entah. Entah nak tanya anak. Siapa tanya, siapa nak jawab ni? Cakap Melayu je senang. Saja aku puasa sebulan Ramadan kerana Allah. Lepas tu selesai. Kalau lupa besok, dah pakai dah cover yang sebulan. Tapi kena awal. Kalau malam kedua dia tak boleh. Kan? Macam puasa sunat Sya'ban. Yang belum pernah puasa sunat Sya'ban awal, sebelum 15 Sya'ban, hukum dia haram dalam mazhab Syafi'i puasa selepas 15 Sya'ban. Kecuali puasa qada, yang tu lain. Puasa nazar tu lain. Sunat tak boleh. Bukan kata makruh, ada setengah kata ulama makruh. Imam Syafi'i kata haram. Ya. Jadi nak sebut tadi, pakai yang ambil sebulan. Apa? Senang, nanti takut lupa. Tiba-tiba pukul 10 pagi. Niat dah, baru sedar. Habis tu macam mana bang? Kata isteri, kita dah terlajak pukul 10 pagi ni. Sahur tidak, apa tidak. Junub, tak mandi hadas. Ini cerita ni. Tak mandi hadas, tak mandi junub. Kata suami, apa yang ada di dapur yang nasi semalam ada lagi. Buat nasi goreng kampung. La ilaha illallah, tuan-tuan. Suami menyuruh pula isteri masak nasi goreng kampung. Teh tarik buat satu jak. Akhirnya tak puasa.
Sebab tadi jahil, nampak? Memang nak cari pasal je kita ni tak nak puasa. Pasal tak puasa? Covid sebab tak puasa. Tak tahulah kot lepas-lepas yang tahun-tahun sebelum Covid kuat. Apa sebab tak puasa? Covid. Apa hal masalah tak puasa sebab Covid punya hal. Kan? Boleh puasa sebab dia bukan ada ubat sangat pun, mana ada, melainkan ialah air limau, bunga cengkeh, ialah petua-petua orang, habatus sauda. Tapi takkanlah sampai kalau kata 10 hari Covid, 10 hari tak puasa. Susah tuan-tuan. Ramai orang cari alasan tak mau puasa. Semayang tu pun alasan jenuh. Puasa lagilah 12 jam. Semayang berapa minit? Semayang bukan lama. Ni yang kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam hadis Bukhari, hadis sahih. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ayyu amali ahabbu ila Allah?" Kata Ibnu Mas'ud, "Wahai Rasulullah, apakah amalan ahabbu ila Allah, yang Allah sayang, yang Allah cinta, yang Allah kasih kepada satu orang? Amalan yang Allah cinta ni apa dia?" Nabi jawab, qala as-salati ala waqtiha. Salat ni pada waktu. Maksud dia di awal waktu. Inilah amalan yang terbaik, yang amat-amat disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Cukup suka tuan-tuan. Cuma kita Isyak ni sebab ada program Majlis Ilmu, maka sunat kita takjil, tangguh, lewatkan sikit sunat, dapat pahala sunat. Dan saya daripada Ipoh datang ke sini. Kalau saya buat solat jamak dan qasar, maka itu dapat pahala sunat. Sebab rukhsah kita ambil meraihkan. Kalau tak buat jamak qasar, tak adalah masalah, solat juga, cuma rukhsah sunat. Jadi sunat tangguh Isyak tu maknanya pahala, dapat pahala sunat. Tuan sekalian, sembahyang ni awal waktu. Selesai kita sembahyang, rasa macam tak ada hutang tuan-tuan. Cuba try kita amalkan beberapa hari, dan boleh cantik sedap rasa, buat pula beberapa minggu, lagi sedap pula buat beberapa bulan. Dah amalkan kita istiqamah awal waktu, kita rasa susah kita nak lewat, nak tangguhkan. Memang biasa kita rasa macam tu, aku nak lewat. Takhir. Kalau boleh sembahyang Zuhur ni nak dekat Asar. Kalau boleh sembahyang Asar pula nak dekat Maghrib. Kalau boleh Isyak ni nak dekat Subuh. Kita boleh akui tuan-tuan. Illa kecuali orang yang memang istiqamah dia subuh dengan Isyak ni berjamaah. Insya-Allah tuan-tuan. Subuh dengan Isyak ni berjamaah ni, dia akan rasa cinta solat di awal waktu. Dia jatuh hati tuan-tuan. Yang kata orang yang mendatangi masjid, rumah Allah, solat berjamaah Isyak, seolah dia menghidupkan separuh malam dengan ibadah. Dia mendatangi masjid, rumah Allah, solat subuh berjamaah, seolah dia menghidupkan seluruh malam dengan ibadah. Ambillah tuan-tuan sebagai pengajaran. Tu yang kata kalaulah dia jadi imam bila Tok Syak, ini kita kata confirm. Tok Syak kalau tak ada, habis masjid tak buka. Confirm Tok Syak datang awal dan sembahyang berjamaah, subuh dengan Isyak, Isyak dengan subuh. Tu yang kita dengar dulu di Surau Mujahidin section 7 Bangi. Seorang Tok Syak di bulan Ramadan meninggal dunia. Selepas solat Zuhur, dia sembahyang sunat ba'da Zuhur. Waktu di sujud, Tok Syak ni meninggal dunia, mati dalam sujud. Rezeki Tok Syak tuan-tuan. Perdana Menteri belum tentu lagi. Tok Syak Allah pilih mati di waktu sujud. Tempat dia kerja yang dibersihkan, kapet, vacuum lah apa semua ni, mati dia dalam keadaan sujud. Para hadirin sekalian, kita lihat tadi solat awal waktu ni amalan yang Allah suka dan Allah kasih. Puasa yang kalau kita boleh buat puasa yang terbaik ni, puasa Ramadan, dengan betul-betul kesungguhan, ilmu yang kita dah pelajari ataupun kita ulang kaji, kita tak tahu juga. Jangan sampai besok bila mana time puasa Ramadan ni was-was datang. Sampai kita dengar cerita korek hidung batal puasa. Ini ada. Orang kata korek hidung batal puasa. Jalan jam ke Lumpur. Balik kerja hujan lebat. Allah mak.
Apa ada dalam kereta? Tak ada. Air mineral tak ada. Kebetulan tak ada apa dalam kereta. Buah kurma tak ada. Popiah goreng, popiah basah tak ada. Apung balik pun tak ada. Bubur lambuk kampung baru pun yilat habis. Tak ada. Teringat mak kata dulu, orang tua sebut kan, batal puasa dengan korek hidung. Ya ke tuan-tuan, batal puasa dengan korek hidung? Hak tuan-tuan jolok ni tuan-tuan, swab test yang kata PCR artikel ni jolok alat tu ya Allah. Saya baru balik Sri Lanka dalam program di Sri Lanka, sekolah madrasah pondok tahfiz di sana. Nak pergi tuan-tuan, kena swab test dalam tempoh 48 jam kita nak berangkat. Kena swab test. Okeylah, berbayar bukan free tuan-tuan, 180. Jekit darah punya mahal pula. Padahal kita kata senang je, depa ronjang je tuan-tuan, calik sikit dekat lidah, gelik-gelik dah. Nah, 180 tak melompat doktor klinik tuan-tuan. Bagi. Okey, jalan negatif, boleh berangkat. Sampai di Sri Lanka. Okeylah, 4 hari je duduk. Bukan lama, bukan 14 hari, 4 hari. Nak balik tuan-tuan, swab test pula di hospital Colombo Sri Lanka. Swab test pula lagi PCR 48 jam sebelum berangkat balik ke Lumpur. Bukan sebelah hidung tuan-tuan. Di Sri Lanka lagi seronok, dia ronjang 2 lubang hidung ni. Rasa macam nak terbang tuan-tuan, lubang hidung ni. Macam nak hilang resdung, daripada tak resdung jadi resdung. Nak bersin, dia jolok tu, geli tu dalam tuan, masuk tu. Yang tu pun muzakarah fatwa kebangsaan menyatakan bahawa puasa tidak batal. Puasa tak batal. Yang korek hidung, besar mana hidung kita nak korek tuan-tuan? Dalam mana kita nak korek hidung? Takkan melepasi khasyum. Dalam hukum fiqh, khasyum ni penghujung hidung. Koreklah macam mana dia tak akan pecah hidung. Lain kalau korek ni pecah berdarah, yang tu lain cerita. Tak tahulah macam mana dikorek sampai pecah hidung. Itu batal. Tapi setakat korek tak batal. Dan fatwa orang tua dulu, tak batal lagi puasa. Kecuali kalau kita nak batal juga, korek dan keluarkan tai hidung, jelir lidah, kemudian letak tai hidung dekat lidah, telan. Itu ya betul. Itu dia betul. Itu baru batal puasa. Baca doa dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftar birahmatika ya rahman rahim. Itu dia. Nak ceritanya, baru batal. Setakat korek hidung tak batal. Tu Ustaz, derma darah bekam macam mana di bulan Ramadan? Hukum makruh. Tak batal. Sekalipun bekam dan juga derma darah ni tak batal. Dan kalau sekiranya hospital dah amat kekurangan bekalan darah dan perlukan kita ni derma darah, kita dapat pula sunat hukumnya. Nampak? Jadi kita kena tengoklah apa yang perlu kita buat ni dalam bulan Syaban. Kena ambillah sikit ilmu. Ibadat saum ni bukan boleh puasa macam tu. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Nabi kata dalam hadis sahih, berapa ramai orang yang puasa di akhir zaman tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Penat tuan-tuan? Tak penat ke? Tengok teh air dalam bekas dia orang jual tu mengangat berpeluh aja. Ya Allah, pukul 2. Tak penyenggar kita. Tengok naik Syekh Wajibur Rahman kita dibuatnya. Ni kalau dapat 2 balang ni, 2 balang bukan 2 gelas. Itu memang dahaga sungguh lah kita kata. Menguji sungguh. Tahan. Kemudian pergi pula bazar Ramadan. Kejap nampak, tak nampak, nampak, tak nampak. Ni yang pergi bazar Ramadan perempuan. Hak yang tak tutup aurat berapa banyak dulu di bazar Ramadan Shah Alam. Sekarang pun ada kan stadium. Ya Allah. Dengan seksi dan teks memang seksa sungguh lah. Round tu 2 jam. Pukul 5 sampai pukul 7 tak balik lagi. Jejak Rasul ke, jejak Nabi ke, dulu TV3 dah. Lantak lah, jejak Rasul tak kira dah. Yang aku nak tengok ni, perempuan-perempuan yang look seksi. Emang bulan Ramadan pula perempuan-perempuan yang banyak seksi pula. Orang kita ni Islam.
Nampak tak nampak lurah dendam parit bunta lurah dendam. Roti bom je yang jual itu, roti bom punya beratur queue. Allah, punya panjang. Ingatkan apa benda jenguk juga. Pasal beratur queue panjang. Rupanya yang duduk di depan anak dia pakai seksi singlet. Oh, yang ni orang seronok tengok. Patut ramai beratur yuk. Wah, roti bom je. Memang kena bom sungguh lah. Tu nak cerita. Ni yang kita kena pastikan. Rugi. Hak yang memang macam tu tak tutup aurat lah, tentulah apa yang dia dapat sudut pahala puasa. Hak kita pula yang menengok. Tu yang kadang-kadang fikir-fikir, aku tahun ni tak naklah pergi bazar Ramadan, cukup dah lah aku. Kenapa? Sebab tak lalu nak tanggung. Sikit-sikit habis pahala, tuan-tuan. Kikir. Sikit, lama-lama kosong. Mata ni yang kata menahan diri. Puasa ni menahan diri. Kita tak mampu, tuan-tuan, dengan iman yang ada ni, dengan ilmu pun tak ada ni. Hak puasa main ikut-ikut sahaja. Akhirnya yang Nabi sebut tadi, min ju'il wal atash. Puasa kita hanya lapar dan dahaga. Tak lebih daripada tu. Tak lebih daripada tu. Tu macam mana agak-agak? Kecuali kalau kita betul ada persiapan sejak daripada Rejab, Sya'ban, dia marin pula Ramadan ni terus. Tu yang kata ulama. Bila Rejab ni kita menanam benih, Sya'ban ni kita tabur baja dan siram, Ramadan ni kita petik hasil, kita tuai hasil. Persiapan tu dah ada, tuan-tuan, insya-Allah. Ramadan besok kita tak terganggu walaupun macam-macam anasir yang masuk ni, depan, belakang, kiri dan kanan. Dia nak gugat betul-betul kita punya puasa kita yang kita sedang berpuasa 12 jam. Sehingga Nabi kata dalam sebuah hadis, Nabi kata lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kejayaan, kata Nabi, cemerlang. Yang pertama, inda iftari, waktu mereka berbuka, waktu itu mereka berjaya menahan diri, nafsu dikawal, jiwa hati bersih, puasa dia clean betul-betul, cantik puasa yang dia buat suatu presentation, persembahan di hadapan Allah lebih kurang 12 jam. Dia berbuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakasumtu, Allahumma barik lana, bismillahirrahmanirrahim. Ambil manisan, ambillah buah tamar, makan. Kemudian ambillah air, kemudian kul ada makanan yang hak yang berat, nasi dan sebagainya, makan. Tapi eloklah kalau kita makan jenis 2 kali ni, kan apa risau, tuan-tuan. Ada orang buat makan ringan dulu, tapi bila semayang maghrib ni takut macam-macam dalam kepala, dalam hati duk teringat itu ini. Cukup ke tak ni nampak ramai orang ni, dalam 100 orang, tapi nampak makan di belakang tu ada dalam 50 je. Dah tak tenang dibuatnya, tuan-tuan. Tu yang bagi saya, buat sekali senang. Makan habis senang. Lepas tu baru semayang, ambil lah dalam 15-20 minit lah. Tapi janganlah kita makan pula jenis slow motion sungguh. Allah, suap tu, kunyah tu nak dekat 40 kali. Tuan-tuan, memang nak isyak baru habis makan. Jadi makan dulu supaya tidak terganggu waktu semayang ni. Kalau tidak gang, doa pun kita, imam ni pula panjang benar pula doa semua, sampai doa Covid masuklah, doa tolak balak, tahlil dia balun pula ni, keruk kerak. Tadi 2 biji kurma je balun dengan air suam, mari pula dengan doa merelung panjang ni. Imam pun satu imam mardud mana ni, tak boleh, kan, tak tahan. Tu yang kata buat sekali. Ada setengah bubur lambuk dulu dengan teh tarik, tak jadi juga. Orang nak nasi juga, dah tahu dah malam ni nasi biryani gam, mau gam, tuan-tuan. Oh, jangan buat hal. Nduk kita lambat lagi, nduk juga dengan subhanallah, subhanallah. Kata makmum aku tak nak. Macam juga tarawih, hak 8.20, orang ambil 8. Hak yang 8 seronok, di belakang dah ada dah, kan. Orang panggil more. Kalau Perak dia more ni berbuka. Tapi kalau Kuala Lumpur, Selangor, orang KL, orang KL dia tak sebut KL. Orang mana? Orang KL. Geli bulu ketiak dengar. Ya, ngada bunyi. Orang mana ni?
KL. Cik, walaupun puncak alam, dia kata KL. Tak ada. Saya pun korang tanya ustaz, mana ceramah malam ni? KL. Tak sebut puncak alam, takut mana pula puncak alam ni? Sungai Buloh. Apa barang Sungai Buloh? Bamboo River, kan? Orang pandang nun, penjara je. Kan? Nak masuk kan simpang daripada penjara ni masuk kanan tadi. Kan? Kalau kita macam tu nampak tarawih, orang pilih 8, orang tak pilih 20. Tengok orang 8 berambat, mengejar macam budak-budak pada umur dah 60. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi, kata Bilal. Jemaah boleh lagi lah. Masuk yang dah ke-8, surut dah. Daripada 20 lah sab, tinggal 2, 6, habis. Tak ada nak selawat, sambil-sambil jalan je. Allahumma Sayyidina Muhammad, sambil jalan nak menuju ke belakang, kuih bunyi, bukan sallallahu alaihi. Kuih dia alun sungguhlah, seri muka, kemudian roti kaya dengan mi goreng basah lagi, dia orang bagi kari pap, inti daging, mayam, macam-macam. Kuih Melaka, kuih buah Melaka kan top bulan Ramadan besok. Ya Allah, 20 jenuh lah. Sampai nak putih orang rengkung Bilal tu. Ya Allah, jenuh selawat. Fadla minallah ta'ala wa ni'mah. Yang belakang dah tak ada bunyi dah rupanya. Itu yang bunyi maghfiratan wa rahmah la ilaha illallah qadir, itu je bunyi. Semua pakai nak kejar balik dah kan. Ini cerita yang buat 20. Tengok dah nak habis dah tarawih. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa syafi'ina dhukhrina anta maulana Muhammad. Balik. Itu lagi seronok. 20 habis. Balik kan kuat lah, boleh rasalah sikit kuih-kuih yang ada di belakang. Ni more lepas tarawih. Tengok tuan-tuan, tinggal piring dengan kelapa je. Buah dah hilang. Nakkan rasa buah, pegang buah sendiri je pun nak kata. Tu makan kelapa. Itulah cerita dia. Ini tuan-tuan sekalian. Tu yang orang kata, aku dah je lah, esok taubat aku tak buat 20 ke 8 dah. Dah tentu sedap. Di belakang boleh balun lagi macam-macam. Terkedarah al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Itu fil lughati arabiyyah, dalam bahasa Arab. Kan senang tuan-tuan. Cerita nak sabar ni. Daripada siangnya kita puasa Ramadan dan malam nak bangun pula nak menuju Lailatul Qadar. Oh yang tu dah bentang dah sejadah, dah ambil uduk tu pun jenuh, menyandar 4 kali, kejap jalan menyandar, kejap jalan menyandar, mata ngantuk. Kan senang. Lepas budak-budak belajar tahfiz 4:30 pagi bangun pukul 5. Tadi saya bawa tadi qiyamul lail, duduk tersengguk-sengguk nyandar di dinding. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mata pejam, tak sebut apa pun, nyandar duduk, zikir tidak apa tidak, ngantuk. Tambah pula depa umur 10, 12, yang 13, 14 tahun. Ya Allah, kita yang 74 tahun pun lagi kuat mengantuk. Kan senang. Ambil juga uduk ni, kalau aku tak buka paip ni kang, nanti besok di akhirat Allah soal, paip tu esok dia jadi hujah. Paip boleh bercakap di hadapan Allah. Tuan ni dah depan paip tapi dia tak ambil uduk. Kita pun kuat semangat, aku kena ambil uduk. Ambil lah sampai basuh kaki kanan kiri. Nak keluar, sandar dulu ambil air, pejam dulu. Tak boleh ni, pun layan tidur pula. Uduk dah ambil, nak kena semayang juga. Keluar dah macam orang mabuk, terhoyong. Mata pejam buka, celik pejam buka. Dan lagi sandar pula dekat dinding dapur. Tak pergi lagi semayang. Tak boleh bangun ni, kena bangun. Nak kena semayang juga tahajud 2 rakaat jadilah. Bangun, dah hampar dah sejadah. Dah pakai kain telikung, ibu sekalian. Kain telekung dah pakai. Nak angkat takbir, tak jadi angkat. Lah, rebah dia tuan-tuan. Ngantuk ni, pejam celik. Nak angkat takbir, tak boleh ibu sekalian. Akhirnya rebah tu, sejadah jadi tilam.
kain telekung jadi selimut, habis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak bangun dia akhirnya nak tahajud. Ibu sekalian, tuan-tuan, bukan senang. Tu yang kata Nabi ni bangun malam ni tuan-tuan, sampai bila Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah abang ni maksum, pelihara daripada buat dosa dulu kini selama? Napalah abang bangun hatta tawaramat qadamat, sampai bengkak kaki mayang tahajud. Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura, bukankah aku ni nak jadi hamba yang bersyukur? Jawab Nabi sempoi, tuan-tuan. Aku nak jadi hamba yang syukur. Nikmat Allah bagi banyak. Kita bukan tak boleh tidur, boleh. Rasulullah bukan tak tidur, tidur. Tapi tidur Nabi sekejap, jaga banyak. Allah bagi nikmat rezeki. Kita ada kerja, kita ada duit, kita ada harta, kita ada makan hari-hari. Kemudian sakit pun kita kata jarang sangat aku sakit. Orang COVID, setakat ni aku tak COVID lagi, walaupun aku tak vaksin. Oh tuan-tuan, tapi kadang-kadang Allah bagi istidraj. Ini yang kita takut. Macam Fir'aun istidraj. Apa makna istidraj? Nikmat yang Allah bagi, kurnia pada dia, balas pada Allah balik dengan kufur, engkar, bahkan mendabik dada, ego, sombong, bongkak, takabur. Takut ni tuan-tuan. Yang penyakit ni kalau ada pada kita ni, bulan Syakban ni kena buang. Banyak syukur. Ya, kita ada harta, tapi apa makna kita nak sedekah di bulan Syakban ni pun payah. Sedangkan Nabi kata as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah ni seumpama air menyiram api, api tadi padam. Maknanya sedekah ni menggugurkan dosa-dosa kita, tapi kita tak buat. Hadis At-Tirmizi ni di bulan Syakban. Amalkan amalan sedekah. Sadaqatun min malin naqasat sadaqatum min malin, kata Nabi lagi dalam hadis sahih. Amalan sedekah ni sedikit pun tidak akan mengurangi harta. Tak akan jadi miskin orang yang sedekah. Buat tuan-tuan, duit ada, bukan sikit. Orang Alam Jaya ni duduklah lah, bukan main-main di puncak alam tuan-tuan. Kita duduk di bawah, orang sini duduk di puncak alam. Main tu, tinggi tak tinggi tu, kayangan lah kita kata. Nama pun kayangan haid depan tu. Memang orang berduit lah kita kata sini. Takkanlah tengok tabung masjid intai macam tu je, tak terasa ke aku nak bagi kot dalam RM50. Aku baru jual rumah dengan harga 400,000, sikit, RM10, RM50. Tapi besok, bila esok di akhirat, Allah bilangkan segala amalan, tengok pada harta, ya Allah, an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Nabi sebut dalam hadis, sebelum kaki kita berganjak di hadapan Allah, Allah akan tanya antaranya arba'as salah. 4 soalan yang Allah akan tanya, di antara salah satu soal tentang harta. Daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu belanja. Hak yang lain Allah tak tanya daripada mana, tapi harta Allah tanya daripada mana dan ke mana. Sebab nak tengok, adakah kamu kumpul harta daripada jalan batil, rasuah, penyelewengan, penipuan, skema. Baru ni pukul 3 pagi 2 kali skema telefon. Gila ke kita apa? 2 kali telefon tengah-tengah kita tidur nyenyak. Kita tak kenal, memang kita pasti skema. Sekarang dia masuk dalam Telegram. Pukul 2, pukul 3 pagi dia bagi salam. Assalamualaikum. Apa hal 2 pagi, 3 pagi bagi salam? Jangan jawab, biar je. Kita tahu dia nak jerat kita. Telefon lagi. Daripada mana baru ni? Macam seolah daripada LHDN ataupun daripada mahkamah. Bila kita angkat, disambung pada operator, lepas tu putih. Sebelum tu dah ada dah daripada polis, balai polis di Johor. Telefon. Dia kata encik ada ni, ada saman, cek-cek balik, tak ada. Tuan-tuan, skema. Allah tanya, berapa banyak kamu dah telan duit orang? Berapa juta? Jangan main tuan-tuan. Ini yang kata duit ni, berjuta-juta duit yang kita ambil dengan cara yang batil, memang tak akan berkat duit. Biarlah kita kata gaji aku 2,000,
tapi aku tak pernah tipu orang, tak pernah hutang dan tak pernah buat naya pada orang. 2,000 tu berkat anak 5 orang. Sampai kawan ni macam manalah hang weh. Aku ni 5 hari bulan dah tak ada duit dah, pinjam orang, cari banker. Hang ni 2,000 ni tak pernah sungut lah, 5 orang anak susah pun. Nampak? Ada setengah. Sebab balik tadi berkat. Ziyadatu fil khair. Makna ziyadah, pertambahan kebaikan, pertambahan kebaikan. Umur pun macam berkat. Amal pun macam tu, amalan yang diberkati oleh Allah. Di puasa kita nak yang berkat, insya-Allah tuan-tuan, puasalah dengan ilmu. Di samping kita punya iman itu iman yang teguh, dan mudah-mudahan puasa tahun ini kalaulah ia menjadi puasa siri yang terakhir dalam hidup kita, insya-Allah, hopefully mudah-mudahan dia adalah suatu puasa yang terbaik sepanjang hidup kita yang kita lakukan. Insya-Allah kita akan dipersilakan oleh Allah nanti di syurga untuk memasuki syurga melalui babur rayyan, yakni pintu ar-rayyan, pintu yang disebut bagi orang yang berpuasa. Marhaban wa ahlan, salamun qawlan min rabbir rahim. Allah yang bagi ucapan salam. Pintu babur rayyan, sedekah dia ada pintu sedekah, solat dia ada pintu solat. Hak yang puasa ni, yang ni yang kita harap-harapkan lagi lebih kurang 12 ke hari macam tu lah yang kita akan sampai. Siap sedialah kita, seolah macam kita nak berperang di jalan Allah, macam kita nak berjuang di medan perang. Maka dengan kelengkapan ya, makan dan minum, kesihatan dan semua, ya, kita kena buatlah persiapan. insya-Allah mudah-mudahan kita akan dipermudahkan oleh Allah nanti bila berada di bulan Ramadan. Saya rasa cukup sekadar itu. Perut pun dah lapar ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lah pada siri kuliah ceramah yang akan datang insya-Allah. Sebelum saya mengakhiri ni tuan-tuan, ada satu produk yang saya bawa ni. Produk ni minyak wangi yang diimport daripada Dubai. Minyak ni minyak wangi Raihanah Syifa. Ini minyak dia tuan-tuan, ni wangi ni minyak ni. Dan minyak ni telah disyifa, didoa, ruqyah, dibaca ayat-ayat Quran oleh yang berbahagia Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Datuk Ismail Qamus Almarhum. Saya buat dengan almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus minyak ni lebih 10 tahun. Sampai hari ni masih lagi orang minta, orang cari dan orang beli tuan-tuan. Seluruh negara, sampai Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, sampai dah tuan-tuan, sampai ke Eropah. Ratus ribu botol laris. Macam goreng pisang panas juga lah, alhamdulillah. Ni masih lagi ada ibu dia dan baki daripada jampi Datuk Ustaz Ismail Qamus, walaupun dah setahun lebih meninggal dunia. InsyaAllah tuan-tuan, banyak khasiat. Saya sebut sebuah ringkas. Yang pertama, untuk buat pendinding daripada gangguan jin, makhluk halus yang ada kena sihir santau pun, insya-Allah. Ada satu muslimat 8 tahun sihir tak hilang. Dia beli dengan saya mula-mula 10 botol. Minum. Boleh buat minum. Ya, 2-3 titik masuk dalam air. Jangan minum macam tu, masuk air suam, air panas. Minum. Alhamdulillah, muntah keluar bahan-bahan sihir. Dan jumpa lagi, habis dah minyak. Ustaz, saya nak beli lagi 50 botol. Alhamdulillah tuan-tuan. Itu kesan, ya, berkat doa Tok Guru kita Datuk Ismail Qamus. Walaupun orang dah tak ada, minyak ni ada. Alhamdulillah. Ada lagi macam-macam di rawang, kedai, disihir juga, disantau. Bila dia tak pakai minyak ni tuan-tuan, kedai dia tak ada orang datang. Tiap-tiap bulan dia beli, tak kurang 10 botol. Habis memang diulang. Dia pakai waktu dia meniaga. Tak kira lah kedai makan ke, kedai runcit ke apa. Kalau ada masalah tu, orang tak nampak kedai, cuba pakai, buat pendinding, insya-Allah. Dah banyak lah. Pada diri kita dan sebagainya lah. Sihir, santau, saka, ain, histeria dan sebagainya. Anak-anak sekolah asrama, elok bekalkan minyak. Kau ada histeria nanti di asrama. Yang kedua, untuk anak-anak, pelembut hati, penerang hati. Suami pun boleh, tak apa, ibu-ibu beli banyak sikit. Susah benar nak pergi masjid. Lumur kan, senang. Itu. Kalau dapat mandi lagi bagus. Bang, jom kita mandi bersama. Umur dah 60 mandi lagi bersama. Boleh sesekali katanya. Kan? Ni ambil minyak ni, kita mandi. Wangi pula bau.
Inilah bang, minyak ni nak mesrakan balik kita. Rupanya untuk tujuan melembutkan hati suami. Niatlah supaya hati suami ni lembut dengan azan ni, sekejap, cepat, segera dia nak ke masjid. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dah ada testimoni lembut anak. Senang nak sekolah, tak menangis. InsyaAllah. Kemudian nak bagi kuat ingatan, pakai di kepala ni. Pakai di kepala, insyaAllah, mudahan. Dan juga untuk anak yang belum jodoh, orang Terengganu. Testimoni pertama orang Kemaman, Terengganu. Jodoh dia akhirnya, alhamdulillah. Sebotol ni buat 3 kali mandi. Belilah banyak sikit, 10 botol, 20 botol. Itu tuan-tuan. Tu yang belum jodoh dah jodoh. Malam ni siapa dah jodoh, nak jodoh sekali lagi. Itu tuan-tuan. Itu amat dialu-alukan. Ya, itu juga. Kalau beranilah. Baik. Yang ketiga, suami isteri. Ini yang nak bercerai dan sebagainya, tak jadi bercerai, alhamdulillah, elok. Ya. Ustaz, isteri saya ni pegang pun tak boleh, tengok pun tak boleh. Jenuh mengejar, tak dapat. Pakai minyak ni, alhamdulillah, sekarang saya pula lari, bini pula mengejar. Ini, siapa nak mengejar dengan laki bini, insya-Allah. Jangan sampai tak semain subuh pagi besok dah. Itu jangan buat hal pula. Dan yang seterusnya untuk umum, apa sahaja, mudah-mudahanlah. Sebab saya ni dapat daripada orang yang bagi tahu testimoni, WhatsApp, call. Ada anak yang tak bercakap. Testimoni saya, anak autisma di Negeri Sembilan, tak boleh cakap. Dan tahulah agresif kan, anak autisma. Disapu dekat leher. Tak lama kemudian dia telefon, Ustaz, anak saya dah boleh bercakap. Allah, rahmat tuan-tuan, berkat doa Datuk Semaim Kamus. Di mana ada cucu ke anak yang lambat bercakap, sapu kat leher. InsyaAllah, jangan banyak sangat, panas sikit. Jadi cuba dah ikhtiar. Dan agresif dah, tak liar dah. Dah boleh dah. Ya, dah boleh nampak, boleh pujuk dah Ustaz. Anak autisma tuan-tuan, kadang-kadang macam-macam, berdentum-dentam, TV pecah, pintu terajang, macam-macam. Emosi. Baik, kemudian yang ibu-ibu masalah apa dia? Fibroid dan apa dia, cyst. Dah ada testimoni. Di Lumut, Seri Manjung, 2 tahun masalah fibroid tak selesai. Dia beli 20 botol dengan saya. Sapu dekat hari-hari. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Ya. Doktor mengesahkan dah normal dah. Di Shah Alam, session 11. Jemaah Surau Hidayah. Jantung ni bukan jantung, kanser. Kanser tahap 3. Dia beli dengan saya lebih 10 botol. Minum. Dengan izin Allah, doktor mengesahkan normal. Banyak lagi sebenarnya, tapi tak apalah, saya cerita yang mana-mana yang boleh saya sebut. Ya. Dan kalau ada resedung, sapulah. Migraine, dekat kepala. Kemudian apa dia, ada yang kata, Ustaz, saya letak dekat jerawat hilang. Sakit gigi, alhamdulillah, pulih, beransur pulih. Sakit gigi, dan luka-luka, panas, kena herih pisau dan sebagainya. Ya, dengan izin Allah, mudah-mudahan membantu. Sebotol harga ni 30 ringgit. Tapi special malam ni 2 botol 50 ringgit. Murah ya tuan-tuan. InsyaAllah. Tak ada duit jangan bimbang, cari bendahari masjid. Jangan lari bendahari dah lepas ni. Itu ya. Jangan tak bayar sudah tuan-tuan. Baik, sebotol 30, 250, 400. Ni nak datang balik payah ni tuan. Boleh lah ya. Pakat-pakat ataupun nak online pun boleh lah nanti. Dan pantangnya jangan langkah, jangan masuk auto ni ke dalam tandas. Itu sebab dah dibaca ayat Al-Quran. Tadi pun saya masuk tandas tadi, saya letak kat luar. Ya. Kita yalah, ayat-ayat suci ni kita jagalah ya, supaya dapat dia punya kesan yang terbaik dah, mudah-mudahan. Jadi tak banyak lagi, ada yang berhajat lepas ni, lepas solat apa dia ba'dah isyak nanti, boleh dapatkan dengan saya di luar nanti. Wallahu a'lam. Qul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمة ومغفرة ورضوان يا أرحم الراحمين. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين.